Salam sejahtera, salam lestari dan salam Malaysia Madani kepada pensyarah kursus saya, Puan Zaimah binti Atul Rahman, dan kepada sesiapa yang menonton rakaman video persembahan saya. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu puan yang baik budi. Sekalung penghargaan kepada Puan Zaimah kerana telah membimbing saya dalam menyiapkan kerja kursus ini. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 3 iaitu persembahan bagi kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Xiao Tian Meng. Boleh panggil saya Mona, merupakan guru pelatih dari kelas A11. Ini merupakan isi kandungan bagi tugasan saya pada kali ini. Pertama sekali, saya akan memberikan pengenalan yang umum tentang tugasan saya. Seterusnya, kami akan melihat kepada apakah itu dokumen OECD 2030. Ketiga, kami akan melihat kepada transformasi pendidikan. Keempat ialah aspirasi murid. Kelima, saya akan menerangkan iklim sekolah. Keenam, kami akan melihat kepada pembelajaran bermakna. Ketujuh ialah inovasi pendidikan. Dan akhir sekali, saya akan memberikan satu kesimpulan bagi seluruh tugasan ini. Dan di sini juga, saya akan memaparkan rujukan yang telah saya gunakan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita melihat kepada pengenalan bagi tugasan saya pada kali ini. Pendidikan merupakan asas utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi bagi sesebuah negara yang perlu mengalami transformasi bagi menyesuaikan diri dengan cabaran masa hadapan yang hasil dari arus globalisasi dan perubahan teknologi yang pesat. Dalam laporan OECD 2030, terdapat konsep-konsep baharu seperti aspirasi murid, iklim sekolah, pembelajaran bermakna dan inovasi pendidikan yang telah menjadi panduan untuk mengubah sistem pendidikan di pelbagai negara, termasuklah negara kita iaitu Malaysia. Di Malaysia, mobiliti sosial pelajar telah menjadi tumpuan utama di mana akses, penyertaan dan kejayaan murid dari pelbagai latar belakang sosial ekonomi telah menjadi sorotan. Harapan dari transformasi pendidikan OECD 2030 adalah untuk membuka peluang bagi mobiliti sosial pelajar, mengurangkan jurang sosial serta memberikan peluang yang sama rata kepada semua individu dalam meraihkan kejayaan akademik dan kerjaya. Dengan memahami transformasi pendidikan dalam mobiliti sosial, kita boleh menjelajahi peluang untuk meningkatkan akses dan kesamarataan dalam pendidikan di Malaysia yang selari dengan matlamat OECD 2030 iaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dunia melalui pendidikan. Seterusnya, marilah kita bergerak ke tajuk perbincangan yang kedua iaitu berkaitan dengan apakah itu dokumen OECD 2030. Dokumen OECD 2030 ini merujuk kepada satu laporan atau dikenali sebagai rangka kerja yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development dalam singkatannya OECD. Ia merangkumi pandangan, cadangan dan panduan untuk transformasi pendidikan mengikut keperluan masa depan dalam abad ke-21 ini. Dokumen ini merangkumi analisis trend pendidikan global, strategi untuk memperbaiki kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan, serta cadangan-cadangan untuk inovasi dalam pendidikan. Selain itu, dokumen ini juga mencakupi pelbagai isu seperti mobiliti sosial, teknologi pendidikan,
kelestarian alam dan perspektif sosial ekonomi. Tujuan dokumen ini adalah untuk memberi panduan kepada negara-negara anggota OECD dan pihak berkepentingan lain dalam meningkatkan sistem pendidikan negara mereka agar sesuai dengan realiti semasa dan masa depan. Baiklah, tadi saya dah terangkan apakah itu dokumen OECD 2030. Jadi, sekarang kita beralih ke tajuk yang seterusnya iaitu apakah itu transformasi pendidikan dan apakah kaitan transformasi pendidikan ini dengan dokumen OECD 2030 yang telah saya terangkan sebentar tadi. Transformasi pendidikan merupakan suatu proses atau perubahan yang menyeluruh dalam sistem pendidikan yang telah diusahakan oleh Kementerian Pelajaran menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Jadi, tujuan transformasi pendidikan ini adalah untuk melahirkan generasi muda yang dapat menyesuaikan diri dengan keperluan semasa dan masa hadapan masyarakat serta menyumbang kepada ekonomi negara kita. Bukan itu sahaja, transformasi pendidikan ini juga bertujuan untuk menghasilkan generasi pelajar yang berkualiti, bersifat kreatif dan kompeten dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks ini. Transformasi sistem pendidikan dalam PPPM 2013 hingga 2025 adalah berkait rapat dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan dalam dokumen OECD 2030. Jadi berikut merupakan beberapa kaitan antara kedua-dua inisiatif ini. Yang pertama sekali, fokus pada pembelajaran berpusatkan pelajar. Sama seperti yang disyorkan dalam OECD 2030, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menitik beratkan pembelajaran yang berpusatkan murid di mana murid bersikap aktif terlibat dalam proses PDP kemahiran abad ke-21. Yang kedua ialah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kedua-dua inisiatif ini menggalakkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta untuk mempersiapkan pelajar untuk dunia digital yang semakin berkembang pesat ini. Yang ketiga ialah pembaharuan kurikulum. Baik Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mahupun dokumen OECD 2030 menyeru kepada pembaharuan kurikulum untuk mencerminkan keperluan dan cabaran masa serta untuk mempromosikan kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, kritikal ataupun pemikiran inovatif. Seterusnya, yang keempat ialah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua inisiatif ini menekankan pada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian dalam akademik serta pembangunan holistik pelajar. Dan yang kelima ialah memperkasakan sekolah dan guru. Sama seperti yang dicadangkan oleh OECD 2030, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam memberikan penekanan kepada memperkasa sekolah dan guru dengan memberi lebih banyak autonomi kepada sekolah untuk merancang dan menguruskan pendidikan mereka sendiri. Dengan demikian, kedua-dua inisiatif ini bergerak ke arah yang sama dalam usaha untuk menyediakan sistem pendidikan yang relevan, inklusif dan berkesan bagi memenuhi keperluan pelajar dan masyarakat dalam era global yang semakin berubah dengan secepat ini. Seterusnya, topik yang akan saya bincangkan yang keempat ialah aspirasi murid. Apa pula aspirasi murid ini? Baiklah, saya akan menerangkan. Terdapat 6 aspirasi murid yang ingin dicapai.
Setiap murid akan mempunyai yang pertama ialah pengetahuan. Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains dan mempunyai pengetahuan yang kukuh mengenai Malaysia, Asia dan dunia ini. Yang kedua, murid akan mempunyai kemahiran berfikir. Setiap kanak-kanak akan belajar cara untuk mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubungkaitkan pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baharu. Yang ketiga, murid akan mempunyai kemahiran memimpin. Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri melalui peluang pekerja berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan yang secara formal atau informal. Yang keempat, murid akan mempunyai kemahiran dui bahasa. Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Perancis dan sebagainya. Yang kelima, murid akan mempunyai etika dan kerohanian. Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka untuk berani membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan. Dan yang akhir sekali iaitu yang keenam ialah murid akan mempunyai identiti nasional. Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik ataupun sosial ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia. Keenam-enam aspirasi yang tadi saya nyatakan dalam PPPM 2013 hingga 2025 telah memberi penekanan kepada pelbagai aspek pembangunan holistik pelajar, termasuklah pengetahuan, kemahiran, nilai, identiti nasional dan sebagainya. Jadi, terdapat beberapa kaitan antara aspirasi dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam OECD 2030. Berikut adalah beberapa kaitan. Jadi, yang pertama, penekanan pada kemahiran berfikir dan pendidikan sepanjang hayat. Aspirasi kedua dalam PPPM menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran berfikir secara kritis. Yang ini adalah sejajar dengan fokus OECD 2030 untuk memastikan pendidikan bukan hanya menyediakan pengetahuan semata-mata kepada murid tetapi juga memperkukuhkan kemahiran berfikir mereka dan memupuk pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua ialah kemahiran kepimpinan dan bekerja secara berkumpulan. Aspirasi ketiga dalam PPPM telah menggariskan pentingnya kemahiran kepimpinan dan bekerja secara berkumpulan. Yang ini juga ditekankan dalam dokumen OECD 2030 sebagai aspek penting dalam mempersiapkan pelajar untuk menjadi individu yang berdaya saing dalam masyarakat yang kompleks ini. Yang ketiga ialah pemantapan kemahiran dui bahasa. Aspirasi keempat dalam PPPM telah menekankan kemahiran dui bahasa yang serupa dengan gagasan OECD 2030 tentang pentingnya kemahiran bahasa bagi seseorang pelajar untuk berinteraksi dalam masyarakat global yang semakin terhubung seperti negara luar, seperti China, Amerika Syarikat dan sebagainya. Yang keempat pula ialah pembangunan etika dan kerohanian. Aspirasi kelima dalam PPPM telah menekankan pembangunan asas moral dan etika. Yang ini juga sejajar dengan
aspirasi dalam OECD 2030 untuk memperkukuhkan nilai-nilai dan keberanian moral dalam sasiah seseorang pelajar. Yang kelima ialah identiti nasional dan kesejahteraan sosial. Aspirasi keenam dalam PPPM telah menekankan pembangunan identiti nasional dan rasa kebangsaan. Yang ini juga sejajar dengan hasrat dalam dokumen OECD 2030, iaitu untuk membangunkan pelajar yang berasa keterikatan dengan negara mereka sambil bersifat terbuka kepada kepelbagaian global. Jadi, pencapaian keenam-enam aspirasi ini, Malaysia akan mencapai matlamat kesejahteraan sosial ekonomi yang dihendaki oleh OECD 2030 melalui pendidikan yang berkualiti dan holistik. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan iklim sekolah? Di sini, definisi yang diberi adalah iklim sekolah merujuk kepada persekitaran ataupun situasi yang keseluruhan di dalam sebuah institusi pendidikan seperti sekolah yang mempengaruhi interaksi dan pengalaman pelajar murid, guru dan staf lain. Ia mencakupi pelbagai aspek termasuklah budaya sekolah, hubungan interpersonal di antara pelajar dan staf, polisi, prosedur, sokongan sosial dan sikap terhadap pembelajaran. Jadi, secara umumnya, iklim sekolah yang positif dapat memberikan rasa selamat, kemesraan dan dorongan kepada semua individu yang berada di sekolah untuk berkembang dan belajar. Jadi, di sini terdapat beberapa kaitan antara konsep iklim sekolah dan dokumen OECD 2030. Yang pertama sekali ialah pembangunan holistik pelajar. Dokumen OECD 2030 menekankan pentingnya pembangunan holistik pelajar yang tidak hanya terhad kepada pencapaian akademik yang cemerlang, tetapi juga pembangunan sosial emosi dan kesejahteraan secara menyeluruh. Jadi, iklim sekolah yang baik dapat menyokong pendekatan ini dengan mencipta persekitaran yang menyenang dan untuk perkembangan pelajar secara menyeluruh. Yang kedua pula ialah OECD 2030 menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan yang memastikan bahawa semua pelajar dapat mempunyai akses yang sama kepada peluang pendidikan yang berkualiti. Jadi, iklim sekolah yang inklusif dan menyokong dapat memberikan penekanan kepada pembinaan persekitaran di mana setiap pelajar akan berasa diterima dan dihargai tanpa mengira latar belakang ataupun kebolehan mereka. Ketiga ialah sokongan sosial dan kesejahteraan emosi. Dokumen OECD 2030 mengakui perlunya sokongan sosial yang kuat dan penekanan kepada kesejahteraan emosi pelajar untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan. Iklim sekolah yang baik dapat mempromosikan hubungan yang positif di antara pelajar dan staf serta menyediakan sokongan dan sumber daya untuk membantu murid dalam menguruskan kesejahteraan emosi mereka. Tajuk yang keenam ialah tentang pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna melibatkan proses untuk mengaitkan informasi baharu ataupun pengetahuan baharu dengan konsep-konsep yang relevan yang sudah sedia ada dalam struktur kognitif seseorang itu. Jadi, faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran bermakna adalah kejelasan dan stabilitas pengetahuan dalam bidang pendidikan tertentu pada waktu tertentu. Pembelajaran bermakna ini akan berlaku ketika seseorang itu mengaitkan informasi baharu ke dalam struktur pengetahuan yang mereka miliki.
Jadi di sini saya telah senaraikan beberapa kaitan antara 6C dan OECD 2030. Yang C yang pertama ialah critical thinking, dikenali sebagai pemikiran kritis. OECD 2030 menekankan pentingnya pengembangan kemahiran berfikir secara kritis dalam kalangan pelajar untuk mempersiapkan diri mereka bagi menghadapi cabaran dunia yang amat kompleks dan berubah secara cepat ini. Seterusnya, C yang kedua ialah creativity. Inovasi dan kreativiti adalah elemen yang penting dalam visi OECD 2030, iaitu tentang pendidikan yang berorientasikan masa depan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan pelajar menjadi pembuat keputusan yang kreatif dan inovatif. C yang ketiga ialah communication, iaitu komunikasi. OECD 2030 mengakui bahawa pentingnya kemahiran komunikasi yang efektif untuk menjayakan kerjasama antara individu dan memperkuatkan koherensi sosial dalam masyarakat yang semakin global. Yang keempat ialah karakter, iaitu sasiah. Pembangunan nilai-nilai moral dan etika sejalan dengan aspirasi OECD 2030 untuk membentuk individu yang bertanggungjawab, beretika dan peduli terhadap kelestarian masyarakat dan alam sekitar. Yang kelima ialah collaboration, iaitu kerjasama. OECD 2030 menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai matlamat pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Yang keenam iaitu C yang terakhir, iaitu citizenship, yang dikenali sebagai kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan dalam OECD 2030 menyoroti pentingnya pemahaman isu-isu global dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang aktif dan terlibat dalam pembangunan dunia yang lebih baik. Jadi, secara keseluruhannya, 6C dalam kompetensi pembelajaran bermakna ini adalah sejajar dengan aspirasi OECD 2030, iaitu untuk membentuk pelajar yang berdaya saing, beretika dan mampu beradaptasi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan global ini. Seterusnya, marilah kita melihat kepada tajuk perbincangan yang ketujuh, iaitu inovasi pendidikan. Apa pula kaitan inovasi pendidikan dengan OECD 2030? Saya akan menerangkan lebih lanjut. Inovasi dalam pendidikan merupakan usaha untuk mengubah proses pembelajaran, perubahan dalam situasi belajar yang menyangkut soal kurikulum, tempat mengajar dan belajar, mutu profesionalisme guru dan juga hasil daripada pengurusan pendidikan. Jadi, sebelum berbicara lebih lanjut, marilah kita menelusi makna inovasi secara mendalam untuk kita dapat memahami dan mengetahui akan kepentingan merencanakan amalan inovasi dalam kerja buat kita sebagai penjawat awam. Jadi, merujuk kepada Kamus Dewan 2005, inovasi dikenali sebagai sesuatu yang baharu diperkenalkan seperti kaedah, sistem atau adat dalam bentuk baharu. Seterusnya, menurut pula Sufyan Husin pada tahun 2002, beliau menyatakan bahawa inovasi ini bermaksud pembaharuan, modifikasi ataupun membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi cita rasa tertentu atau memenuhi pasaran tertentu. Jadi, dalam konteks pendidikan pada hari ini,
Inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya sesi PDP kita menjadi lebih inovatif. Jadi, guru perlulah memainkan peranan yang penting bagi menjayakan wawasan yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Guru perlulah membebaskan diri daripada pemikiran yang lama yang membelenggu mereka. Kaedah pengajaran yang bercolak, chalk and talk ini sudah tidak relevan lagi buat masa kini. Jadi di sini saya telah senaraikan beberapa kaitan antara pemahaman tentang inovasi dalam pendidikan yang dijelaskan dalam konteks OECD 2030. Jadi di sini boleh lihat daripada beberapa aspek. Yang pertama ialah penekanan pada pembelajaran berpusat pada murid. OECD 2030 menitik beratkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid di mana murid terlibat secara aktif dalam sesi PDP tersebut. Ini serupa dengan konsep inovasi dalam pendidikan yang menyusulkan perubahan dari pendekatan tradisional iaitu berpusatkan pada guru seperti chalk and talk kepada pendekatan yang lebih interaktif dan berkolaboratif. Jadi di sini sebagai contoh, guru boleh menerapkan pembelajaran berpusatkan projek di mana murid terlibat dalam mencipta untuk menghasilkan dunia yang nyata sejalan dengan visi pembelajaran yang relevan bermakna dalam OECD 2030. Yang kedua ialah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Dalam dokumen OECD 2030 menegaskan bahawa pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran murid dan mempersiapkan mereka untuk dunia yang semakin terhubung secara digital ini. Inovasi pendidikan sering melibatkan pemahaman teknologi untuk menyediakan akses kepada sumber daya pendidikan yang lebih luas, memfasilitasi pembelajaran mandari dan meningkatkan interaksi guru antara guru dengan murid. Sebagai contoh, penggunaan platform pembelajaran Google Classroom, aplikasi pembelajaran ataupun peralatan interaktif dalam kelas dapat menjadikan implementasi dari konsep inovasi dalam pendidikan yang sejajar dengan visi dokumen OECD 2030. Yang ketiga pula ialah pengembangan kemahiran abad ke-21. OECD 2030 menekankan perlunya mempersiapkan murid dengan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kemahiran bekerjasama. Inovasi dalam pendidikan mencakup perubahan dalam kurikulum dan penekanan pada pengembangan keterampilan tersebut. Sebagai contoh, sebuah sekolah dapat memperkenalkan program pembelajaran yang menekankan projek kolaboratif lintas mata pelajaran di mana murid harus menggunakan pemikiran kritis dan kreativiti mereka untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang kompleks ini. Hal ini akan mempersiapkan murid dengan keterampilan yang diperlukan untuk berjaya di abad ke-21, juga sesuai dengan visi OECD 2030 untuk pendidikan yang relevan dan adaptasi dengan abad ke-21 ini. Tajuk perbincangan yang terakhir iaitu kesimpulan bagi keseluruhan tugasan ini. Secara kesimpulannya, transformasi pendidikan dan mobiliti sosial pelajar di Malaysia
merupakan satu isu yang amat penting dan berkait rapat dengan arah pembangunan pendidikan global, terutamanya seperti yang diutarakan dalam dokumen OECD 2030. Dokumen tersebut telah memberikan penekanan kepada pentingnya inovasi dalam pendidikan, pembelajaran yang bermakna, perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, serta pembangunan kemahiran abad ke-21 bagi mempersiapkan seseorang pelajar itu dapat menghadapi cabaran masa depan. Konsep-konsep ini juga sejajar dengan aspirasi dan matlamat yang disenaraikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, di mana inovasi, transformasi dan mobiliti sosial pelajar telah menjadi fokus utama. Jadi secara keseluruhannya, melalui pemahaman dan pelaksanaan konsep-konsep inovatif dalam pendidikan, Malaysia dapat memperkasa mobiliti sosial pelajar, merangkul perubahan global dan meningkatkan kualiti sistem pendidikan untuk mencapai kelestarian dan keunggulan dalam sistem pendidikan negara kita. Dalam menyempurnakan tugasan ini, saya telah membuat kajian yang mendalam melalui pelbagai bahan rujukan. Ini merupakan senarai rujukan yang telah saya sertakan. Di sini saya telah membaca jurnal, menonton seminar, membaca kajian tokoh dan melayari laman sesawang OECD bagi memperolehi informasi bagi melaksanakan tugasan saya pada kali ini. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak, kami telah sampai ke penghujung bicara. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Segala salah dan silap mohon dimaafi. Sekian, terima kasih.